Salam sejahtera semua, saya Juala Ing Elia Cecilia akan membentangkan kertas projek saya yang bertajuk Tahap Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Hubungannya dengan Kompetensi Guru Sekolah Rendah di Wilayah Persekutuan Labuan. Abstrak. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional GB dan hubungannya dengan kompetensi guru di sekolah rendah wilayah Persekutuan Labuan. Kepentingan kajian ini adalah untuk membantu Jabatan Pendidikan WP Labuan dan sekolah untuk tindakan penambahbaikan bagi meningkatkan corak kepimpinan GB dan kompetensi guru. Selain itu, mendorong GB di WPL untuk membuat refleksi kendiri bagi memantapkan keberkesanan pengurusan sekolah. Reka bentuk kajian melibatkan 254 orang guru sebagai sampel dari 17 buah sekolah rendah di WPL dan hasil kajiannya menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan transformasional GB dan tahap kompetensi guru di WPL berada pada tahap yang sangat tinggi, manakala hubungan antara amalan kepimpinan transformasional GB dengan kompetensi guru sekolah rendah di WPL menunjukkan hubungan signifikan positif yang sederhana. Manakala implikasinya kepada kepimpinan GB itu sendiri iaitu dapat membudayakan konsep transformasional iaitu lebih bersikap demokratik dan adil kepada guru-guru di sekolah, dan implikasi kepada guru adalah mereka akan berusaha dan mencabar diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi dalam PDP mengikut trend semasa secara konsisten. Jadi secara kesimpulannya, kepimpinan GB di WPL mengikut persepsi guru ada mengamalkan kepimpinan transformasional dan melaksanakan perubahan untuk peningkatan keberkesanan sekolah secara komprehensif serta mendorong guru-guru sekolah rendah di WP Labuan meningkatkan kompetensi selari dengan Standard Guru Malaysia 2019 sehingga mampu melahirkan lebih ramai model insan yang cemerlang dalam akademik, kurikulum, sosial diri yang bertaraf dunia. Pengenalan. Amalan kepimpinan transformasional GB sangat sinonim dengan gerak kerja pendidikan abad ke-21 kerana merekalah ejen perubahan dan juga pengurus sekolah. Dan Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia SKKM merupakan satu standard yang boleh dijadikan sebagai garis pengukur kepada guru besar dalam melaksanakan pengurusan di sekolah dengan lebih berkesan. Manakala pengenalan untuk kompetensi guru, tahap kompetensi guru yang cemerlang perlu dititik beratkan. Ini menurut kajian Anwar Ahmad dan Nelson Jingga 2015, kerana guru-guru perlu menguasai pelbagai kemahiran mengikut perubahan dan keperluan pembelajaran abad ke-21, dan guru-guru juga perlu mempunyai amalan nilai profesionalisme yang tinggi, mempunyai keupayaan untuk membuat perancangan, penilaian, pemantauan dan pengurusan bilik darjah dengan berkesan. Pernyataan masalah. Menurut kajian Laliana dan Hermawan 2017, pemimpin yang hanya menjalankan tugas rutin tanpa penciptaan dan inovasi menyebabkan keadaan sekolah menjadi semakin mundur sama ada dari segi kurikulum, HAM, kurikulum termasuklah guru, staf sokongan dan infrastruktur itu sendiri. Manakala menurut Amin 2021 pengamalan gaya kepimpinan yang tidak berkesan akan membawa kepada cabaran-cabaran lain seperti masalah motivasi guru, masalah kompetensi guru dan prestasi kerja yang tidak memberangsangkan. Manakala menurut kajian Abdul Rahim 2007, berlaku ketidakpuasan kerja di kalangan guru adalah berpunca daripada komitmen yang rendah terhadap organisasi dan amalan kepimpinan guru besar. Kajian Nur Syafina Safi'i, Aida Hanim, Ghazali 2018, rintangan yang dihadapi oleh kepimpinan transformasional hari ini untuk memajukan sekolah kerana terdapat sebilangan guru-guru yang masih enggan untuk menerima perubahan, teguran, kritikan positif, tiada kerjasama, tiada sifat toleransi dan sering mempengaruhi guru lain sehingga melambatkan hala tuju organisasi. Selain itu, Abdul Karim 2010, Suhaimi, Hamzah dan Udin 2011, GB yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasional sering mendapat maklum balas yang kurang memberangsangkan oleh sekolongan guru-guru sini yang mempunyai sikap negatif sehingga mengabaikan amalan profesional dan etika guru itu sendiri. Kegagalan kepimpinan transformasional pada hari ini terlalu banyak menerima arahan yang pelbagai dari pihak atasan sehingga menyebabkan pemimpin menjadi keliru, maklumat yang tidak jelas dan kerap berlaku perubahan sehingga guru-guru enggan memberikan komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Selain itu, perubahan yang diperkenalkan bertindih pada sesuatu masa sehingga ianya belum sempat sesuatu perubahan itu dibudayakan oleh guru, lalu diperkenalkan pula perubahan dan dasar baru yang membebankan guru. Izam 2009.
Kerangka konseptual terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah faktor demografi, yang kedua adalah kepimpinan transformasional mengikut teori kepimpinan Slocum dan Harriger 2007, dan yang ketiga bahagian C ini adalah kompetensi guru menurut Standard Guru Malaysia 2.0. Tujuan kajian seperti mana yang saya sebutkan semasa abstrak tadi, dan objektif kajian melibatkan 5 objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional GB mengikut persepsi guru di sekolah rendah WPL. B. Mengenal pasti tahap kompetensi guru di sekolah rendah WPL. C. Menentukan perbezaan tahap amalan kepimpinan transformasi GB mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi guru di sekolah rendah WPL. D. Menentukan perbezaan tahap kompetensi guru berdasarkan faktor demografi guru WPL. E. Menentukan hubungan antara tahap amalan kepimpinan transformasi mengikut persepsi guru dengan kompetensi guru di sekolah rendah WPL. Kajian literatur. Kajian ini menggunakan teori kepimpinan transformational Slocum dan Harriger 2007, di mana ia dibina dari 4 konstruk utama yang berasaskan daripada teori Burns 1978 dan Bass 1985 yang mempunyai persamaan dengan teori Leadwood 1994 yang mengandungi 4 konstruk, iaitu motivasi berinspirasi, membina rangsangan intelektual, memupuk pengaruh yang ideal, pertimbangan berasaskan individu. Seterusnya adalah model kompetensi guru yang merujuk kepada model Standard Guru Malaysia 2.0, iaitu SGM 2.0 ini adalah penambahbaikan dari SGM 2009 yang mempunyai 4 dimensi kompetensi yang perlu ada seorang guru, iaitu berdasarkan orientasi ilmu, instructional, pelibatan komuniti dan kualiti peribadi. Metodologi. Untuk reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik melibatkan 17 buah sekolah rendah di wilayah Persekutuan Labuan. Populasi dan sampel kajian seramai 763 orang guru di sekolah rendah daripada 17 buah sekolah rendah wilayah Persekutuan Labuan, namun sampel hanya dipilih berdasarkan Morgan dan Krejci, iaitu seramai 254 orang guru dijadikan sebagai sampel kajian. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set borang soal selidik yang menggunakan skala Likert 5 mata pada setiap item. 1 menunjukkan arah sangat tidak setuju, 5 menunjukkan sangat setuju. Dan ia mengandungi 48 item yang dibahagikan kepada 3 bahagian A, B dan C. Bahagian A iaitu maklumat demografi responden, bahagian B 4 dimensi berkaitan tentang kepimpinan transformasional guru besar, dan bahagian C adalah 3 dimensi yang berkaitan tentang kompetensi guru. Kesahan kebolehpercayaan dan kajian rintis. Kajian rintis telah dijalankan terhadap 37 orang guru di SJKCU Kuantan Sabah bagi memantapkan objektif kajian, dan indeks alfa krombak yang menunjukkan setiap item dalam bahagian B dan C adalah melebihi daripada nilai 0.9, iaitu nilai krombak alfa bagi amalan kepimpinan transformational adalah 0.95 pada tahap sangat tinggi, dan nilai krombak alfa bagi kompetensi guru adalah 0.887 juga pada tahap yang sangat tinggi. Ini menunjukkan soal selidik yang dibina adalah sangat efektif dan mempunyai kebolehpercayaan dan bersesuaian digunakan sebagai instrumen bagi kajian sebenar. Statistik deskriptif. Bagi memperoleh data dalam kajian ini, analisis deskriptif seperti pengukuran frekuensi, skor min, sisian pairwise dan peratusan telah diaplikasikan. Manakala statistik inferensi digunakan adalah korelasi Pearson untuk mendapatkan nilai korelasi R bagi mengukur hubungan antara dua pemboleh ubah, iaitu tahap kepimpinan transformational GB dan tahap kompetensi guru-guru sekolah rendah di wilayah Persekutuan Labuan. Dapatan kajian profil responden yang tertinggi dalam tempoh perkhidmatan adalah 16 ke 20 tahun, iaitu sebanyak 44.1%. Kemudian tahap akademik yang tertinggi adalah ijazah sarjana muda sebanyak 70.5%, dan grad jawatan adalah yang tertinggi, iaitu DJ44 sebanyak 50%. Bagi analisis pemboleh ubah tahap kepimpinan transformasional guru besar, min adalah 4.49 dan ini menunjukkan interpretasi adalah sangat tinggi. Begitu juga dalam setiap dimensi dalam kepimpinan transformasional menunjukkan interpretasinya adalah sangat tinggi. Bagi analisis tahap kompetensi guru, min adalah 4.62 dan menunjukkan interpretasi adalah sangat tinggi. Begitu juga dalam ketiga-tiga dimensi bagi kompetensi guru juga menunjukkan interpretasinya adalah sangat tinggi.
Analisis ANOVA sehala telah dijalankan untuk melihat perbezaan tahap amalan kepimpinan transformasional GB mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi. Mengikut jadual ini menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah di bawah aras 0.05. Ini menunjukkan terdapat perbezaan faktor demografi ke atas amalan kepimpinan transformasional guru besar. Manakala analisis ANOVA kepada perbezaan tahap kompetensi guru berdasarkan faktor demografi guru di sekolah rendah WPL menunjukkan nilai signifikan adalah lebih tinggi daripada RSP iaitu 0.05. Ini menunjukkan tiada perbezaan berdasarkan faktor demografi guru. Jadual 1.7 ini adalah menunjukkan hasil analisis inferensi korelasi person di mana R-nya adalah bersamaan dengan 0.410. Ini menunjukkan bahawa kedua pemboleh ubah berhubung secara positif dengan kekuatan perhubungan pada tahap yang sederhana dan mempunyai hubungan korelasi positif yang sederhana antara amalan transformational GB dengan kompetensi guru sekolah rendah di WPL. Perbincangan secara keseluruhannya, GB didapati mengamalkan amalan kepimpinan transformasional pada tahap yang sangat tinggi di mana guru besar dipersepsikan ada mengamalkan 4 dimensi yang dikaji dan ini selari dengan dapatan daripada kajian Muhammad Zabidi 2009, Muhammad Azizi 2008, Tafri 2010, Serina 2008 yang menunjukkan kepimpinan transformasional GB di sekolah pada semua dimensi kepimpinan transformasional adalah sangat tinggi dan dapatan ini juga disokong oleh kajian Nur Hanim 2013, Nur Smawati 2013 dan Muhammad Razi 2014 di mana kajian menyatakan bahawa 4 dimensi iaitu pertimbangan berasaskan individu, membina rangsangan intelektual, memupuk motivasi berinspirasi dan pengaruh yang ideal juga semuanya mempunyai interpretasi yang sangat tinggi. Manakala berdasarkan dapatan kajian oleh penyelidik, responden bersetuju GB di WPL merupakan pemimpin yang mampu mempengaruhi organisasi yang mana hasil dapatan mendapati dimensi pertimbangan berasaskan individu mendapat nilai min 4.55 paling tinggi di antara dimensi yang lain. Ini menunjukkan GB dalam era VUCA ini memerlukan seseorang yang bijaksana untuk memberikan pertimbangan yang sewajarnya dan membuka peluang kepada guru-guru untuk terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang di sekolah dan meningkatkan pembangunan profesionalisme guru dan dapatan ini selari dengan kajian Rofi 2011. Selain itu, mengikut dapatan data, faktor demografi iaitu tempoh perkhidmatan, tahap akademik dan grade jawatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi GB di WPL. Bermaksud semakin lama tempoh perkhidmatan GB, semakin berpengalaman dalam pengurusan sekolah dan keberkesanan GB sebagai pemimpin di sekolah. Begitu juga melalui tahap akademik dan grade jawatannya, di mana GB yang berpengetahuan akan bijak membuat perubahan dan mahir membuat keputusan berdasarkan data driven, manakala semakin tinggi grade jawatan GB akan mempengaruhi gaya kepimpinan yang dibudayakan oleh GB tersebut. Manakala bagi min skor bagi tahap kompetensi guru-guru adalah min 4.62, sisian piawai 0.378 bagi sekolah rendah di WPL juga pada tahap yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa guru-guru di WPL diberi kursus atau bengkel berkaitan peningkatan profesionalisme yang sangat kerap oleh pemegang taruh sehingga kompetensi guru-guru dalam PDP adalah sangat tinggi dan sejajar dengan PAK 21 dan dapatan ini selari dengan kajian Anwar Ahmad dan Nelson Jingkan 2015 berkaitan pengaruh kompetensi guru dalam PDP mampu mempengaruhi pencapaian murid di sekolah. Dapatan juga menunjukkan bahawa guru-guru sekolah rendah WPL mempunyai kualiti peribadi yang sangat tinggi berbanding dimensi lain, menunjukkan bahawa guru-guru sentiasa relevan dan mengembangkan kemahiran baru untuk meningkatkan kompetensi dalam PDP yang menekankan konsep PDCA. Dapatan ini menyokong kajian Sadia Syuib, Jamal dan Hamidah 2020 yang menekankan kesediaan perancangan, latihan, pelaksanaan dan penilaian perlu dilaksanakan dalam PDP dan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Rohani Alba 2010
untuk turut mendapati bahawa ciri kualiti peribadi guru mampu mempengaruhi peningkatan kompetensi dan membantu sekolah mencapai matlamat. Dan dapatan ini juga menyokong kajian Pauline Sui 2011 di mana kompetensi guru adalah berdasarkan daripada sikap guru itu sendiri untuk berusaha memperbaiki kelemahan diri untuk menimba ilmu dalam pedagogi agar kualiti PDP dapat dicapai. Dapatan berkaitan faktor demografi tidak mempengaruhi tahap kompetensi guru-guru. Ini menunjukkan bahawa tahap kompetensi guru-guru sekolah rendah di WPL adalah berdasarkan amanah, tanggungjawab dan integriti sebagai profesion perguruan untuk memastikan kompetensi dan kemahiran ditingkatkan tanpa paksaan. Kerelaan guru untuk meningkatkan kompetensi merupakan satu budaya yang perlu dijadikan contoh kepada guru-guru di sekolah-sekolah lain di Malaysia. Dalam konteks kajian ini menggambarkan walaupun tahap akademik merupakan elemen yang penting bagi menjadikan guru yang lebih berkompetensi, namun dapatan kajian ini membuktikan bahawa tahap akademik bukanlah faktor utama bagi menentukan kecemerlangan seseorang guru di sekolah. Ia selari dengan kajian Sadah Syuib, Jamal dan Hamidah 2020 menunjukkan bahawa tahap akademik iaitu kemahiran pedagogi perlu sentiasa diperbaharui mengikut perubahan trend pendidikan kerana ilmu, maklumat ataupun pengetahuan ataupun kemahiran akan cepat ketinggalan dan lapuk jika tidak diperbaharui. Maka terdapat hubungan signifikan yang positif pada tahap sederhana antara tahap amalan kepimpinan GB dengan kompetensi guru-guru sekolah rendah WPL. Ini menunjukkan bahawa kecenderungan guru untuk meningkatkan kompetensi lebih banyak dipengaruhi oleh kualiti peribadi dan amanah sebagai guru kepada murid. Dapatan ini menyokong kajian Henny dan Gray 2019 di mana adanya hubungan yang positif di antara kepimpinan transformational GB terhadap tahap kompetensi guru dan kajian ini juga menyokong pandangan Zaidatul 2003 iaitu pemimpin transformational adalah mereka yang memberi semangat kepada kaki tangan untuk terus meningkatkan usaha dan mencapai potensi prestasi kerja secara maksimum melalui peningkatan kompetensi dan kemahiran guru. Daripada hasil analisis dapat disimpulkan bahawa tahap amalan kepimpinan transformational dalam kalangan GB dan tahap kompetensi guru di sekolah kajian adalah berada pada tahap yang sangat tinggi kerana ia terdapat hubungan signifikan positif tahap sederhana antara kepimpinan transformational GB dengan kompetensi guru di sekolah rendah WPL, di mana faktor demografi adalah mempengaruhi keberkesanan seorang GB di WPL, tetapi faktor demografi tidak mempengaruhi kompetensi guru-guru sekolah rendah WPL. Ini kerana peningkatan kompetensi guru-guru adalah berdasarkan tanggungjawab amanah dan inisiatif guru untuk memajukan diri sendiri serta meningkatkan prestasi kerja. Dan ini merupakan rujukan-rujukan yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.